أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Assalamualaikum. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan rasa rendah diri kami yang kerdil dan hina ini memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sendiri mendengar permintaan kami kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, ya Tuhan kami betul-betul nak belajar Al-Quran, Ya Allah. Maka Engkau terangkan kami dalam belajar kalam-Mu, Ya Allah. Engkau berikan kami kekuatan untuk cepat faham apa yang guru kami ajarkan kepada kami, Ya Allah. Dan Engkau permudahkanlah urusan kami dalam menuntut ilmu. Serta jadikanlah Al-Quran ini sebagai pembantu kami di akhirat nanti, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Ustazah harap tuan-tuan dan puan dapat dengar dengan jelas. Boleh dengar dengan jelas tak? Kalau boleh komen, boleh Ustazah. Nampak semua ni meriah. Ada yang pakai mask. Alhamdulillah dah boleh. Ya Allah. Pakai mask pun ada. Masya-Allah. Terbaik. Jelas. Jelas, alhamdulillah. Baik. So alhamdulillah, untuk makluman tuan-tuan dan puan, pada hari ini kita adakan program iaitu program repair huruf. Program repair huruf ni untuk apa? Tuan-tuan dan puan, nak komen tu dekat mana? Komen dekat bawah, tekan setting, tekan screen, lepas tu ada tulis more dekat bahagian tepi sekali. Jadi tekan more tu nanti automatik ada tulis chat. Dekat situ baru chat. Puan Misliah, Masya Allah, dalam kereta. Allahu Akbar. Dalam kereta tu belajar. Ini ada suara. Ini ada suara, ini tak ada suara. Apa dia? Ada. Oh, okey. Ustazah dengar segala-galanya. Okey, baik. Tak apa. Okey, baik. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baik, so alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Okey, baik. So untuk hari ini, tuan-tuan dan puan, Ustazah nak share satu perkara ataupun Ustazah nak tuan-tuan dan puan jawab betul ke salah. Betul. Boleh tak Ustazah nak tuan-tuan dan puan jawab benda ni betul ke salah? Okey. Yang pertama. Tak pandai. Apa dia? Okey, kejap. Okey. Ustazah rasa mungkin ada yang dah pernah dengar ayat ni. Ini adalah ayat Ustazah sekarang ni nak share ayat sahaja. Okey, ayat dia macam ni. Semakin bertambah usia, semakin pula nampak Ustazah. Okey, Ustazah ni Ustazah akan mutekan semua dulu tau. Nanti Ustazah akan buka balik. Sebabnya risau ada sahabat-sahabat yang tak dapat nak fokus. Okey, tak apa. Okey, so sekarang ni Ustazah tutup mute semua. Jadi dengar Ustazah je lah. Jadi kalau lepas ni Ustazah akan buka. Nak tanya apa-apa, boleh tanya waktu tu juga. Okey, Ustazah nak tuan-tuan puan tolong bagi tahu benda ni betul ke tak. Tapi Ustazah rasa benda ni sangat betul lah ayat ni. Apa yang ayatnya tulis? Semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian. Ustazah ulang. Semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian.
Kerana Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan dunia. Ustazah nak cerita ayat ni, apa yang Ustazah dapat daripada ayat ni. Tuan-tuan puan perasan tak bila tuan-tuan puan makin berusia kan, bila duduk rumah, sekarang ni dah tak buat apa-apa. Sekarang ni perasan tak bila dekat rumah, Allah sebenarnya sedang bagi satu kenikmatan, Allah sedang mendidik kita dengan rasa kita ni, rasa macam cinta dekat manusia tu dah tak ada. Manusia tu bukanlah suami jangan salah faham. Bukan cinta dekat suami hilang, bukan. Maksudnya cinta contohlah dulu, zaman-zaman dulu kita ni minat dekat Awi, dekat Ella kan, dekat siapa lagi? Dekat kumpulan-kumpulan lama lah nak ceritanya. Mungkin dulu kita cintakan diorang, maksudnya kita suka sangat dengar diorang. Tapi sekarang bila Allah ataupun bila kita bertambah usia dan kita jadi semakin sepi dan kita rasa macam nak bersendirian tu banyak, kita rasa nak banyak nak macam tu. Jadi sekarang ni Allah sedang mendidik kita untuk melepaskan cinta manusia dan juga cinta dunia. Kalau perasan siapa yang sekarang ni duduk rumah kan, Allah mungkin ada yang bekerja kan, Masya Allah. Yang bekerja sebenarnya tuan-tuan dan puan ada memang sangat-sangat istighfar. Kenapa sangat-sangat? Sebab tuan-tuan dan puan semua sanggup membahagikan masa kerja dan juga Quran. Tak semua orang yang mampu buat macam tu. Kalau perasan mungkin dulu kita pergi kerja, balik kerja, tidur dan sebagainya. Sekarang ni bila kita balik kerja, kita rasa macam nak mengaji. Contoh, sekarang ni pun sebelum pergi kerja rasa nak mengaji. Tadi Ustazah ada nampak dalam kereta pun join Zoom juga. Masya Allah. Tengah pergi jalan-jalan pun. Ustazah ada nampak Tuan Wan Ismail kot tadi. Tuan Wan Ismail. Tengah pergi jalan-jalan pun sanggup buka Zoom nak belajar juga lipih huruf ni macam mana. Nak cerita dia, tak semua orang yang Allah pilih untuk ada rasa tu. Mungkin sebelum ni Ustaz Hazim dah pernah cakap dah. Tapi sekarang ni my point is kenapa kita ni dipilih? Ya Allah, kenapa aku ni engkau pilih untuk belajar Al-Quran ataupun untuk dekat kepada engkau? Mungkin sebenarnya Allah sedang memberi peluang dekat kita, Allah sedang memberi ruang dekat kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Mungkin juga Allah nak dekat balik dengan kita. Mungkin kita ni dulu rajin baca Quran, kecil-kecil. Betul? Tapi bila kita dah dewasa, makin dewasa kita kerja. Kita back. Sekarang ni kalau perasan kita dah back kepada fitrah balik. Iaitu kita kembali balik kepada Quran. Mungkin dulu Allah beri kita masa dan ruang untuk cari kerja, cari nafkah dan sebagainya. Tapi sekarang ni Allah nak kita ni kembali dekat dia balik. Mungkin dulu kita ni doa bila kita mungkin dulu kita ni rajin solat tahajud. Betul tak? Mungkin dulu. Tapi sekarang ni mungkin Allah jentikkan rasa tu balik untuk Allah nak balik dengar rintihan kita dekat dia. Kadang-kadang kalau tuan-tuan puan pernah tak rasa ujian ataupun macam bila kita buat sesuatu tu kita rasa macam ya Allah beratnya ya Allah. Contohnya kita ada menerima banyak nikmat yang Allah bagi, nikmat kesihatan, nikmat anak yang ramai pun satu nikmat tau sebenarnya. Bukan senang lah dapat anak. Jadi tuan-tuan puan syukur yang ada anak. Yang tak ada anak jangan risau, pasti ada rezeki dan kalau tak di dunia pasti akan ada di akhirat. InsyaAllah. Baik, so nak cerita ayat tadi, berkaitan dengan ayat tadi, nak cerita dia tuan-tuan puan, Allah adalah macam mana sangkaan kita kepada dia. Kalau kita ni dengan Allah hubungan tak jaga, solat sambil lewa, solat pun laju dan sebagainya, benda tu kena ubahlah. Dan tuan-tuan dan puan, Alhamdulillah 60 orang Masya Allah dalam Zoom ini adalah orang yang terpilih untuk join. Masya Allah. Kita doakan sahabat-sahabat kita yang dalam grup WhatsApp yang tak dapat join lagi, kita doakan mereka supaya Allah permudahkan urusan mereka untuk boleh join kita punya Zoom ni. Masya Allah. Baik, so Alhamdulillah kita dah selesai. So untuk hari ini, tuan-tuan puan cuba komen sikit agak-agak apa yang Ustazah nak share ni. Kenapa nama program ni Repair Huruf? Komen dekat chat kat bawah. Cuba komen sikit. Komen sikit. Betul Ustazah, mengalir air mata ni. Allahu Akbar. Puan Aziah nanti Ustazah nak ni lah. Ustazah nak ta'aruf sikit.
Tuan-tuan pun mesti ada sebab kan kenapa nak sangat belajar Al-Quran ni. Ustazah yakin dan percaya pasti semua ada rasa macam aku nak belajar Quran ni sebab aku malu dengan anak-anak aku. Anak-anak aku dah boleh baca Quran tapi aku tak boleh baca. Itu antara student-student yang Ustazah pernah jumpa. Yang pertama masalah tu. Dan yang kedua Ustazah, saya join kelas mengaji ataupun nak belajar Quran sebab sebabnya dulu saya dah pernah belajar. Sekarang ni saya rasa inilah masanya. Inilah masanya untuk saya belajar balik. Ini orang yang kedua. Maksudnya ini antara orang-orang yang Ustazah pernah jumpa. Mungkin tuan-tuan pun ada di kalangan orang-orang ni. Masya Allah, saya tak dengar macam mana nak buat. Alhamdulillah terkesan sangat. Allahu Akbar. Okay, membetulkan cara. Okay, nak betulkan sebutan huruf hijayah. Okay, so tuan-tuan puan, maksud Ustazah, masalah-masalah tu pasti tuan-tuan puan ada big why. Big why tu maksudnya kenapa nak sangat belajar. Pasti sebab dulu mungkin waktu kita kerja ada macam baca Quran ramai-ramai tapi saya tak boleh baca lah Ustazah, macam tu. Nak cerita dia mungkin juga kalau ada khatam Quran dekat masjid, saya sedih sangat Ustazah sebab tak dapat join sebab saya tak boleh baca Quran. Saya malu. Itu antara student-student Ustazah yang bila Ustazah tanya, ini masalah-masalah mereka. Ustazah, suara tak dengar sangat. Okay, so sekarang ni boleh dengar tak? Sekarang ni boleh dengar? Tapi tak dengar suara. Kejap. Ustazah cuba ambil ni. Ambil apa orang ni? Mic. Kejap InsyaAllah. Tes. Okay, cuba komen sekejap. Boleh dengar jelas tak? Jelas sangat-sangat tak? Line dan suara clear. Okay, dah clear. Kena sambung earphone. Okay, jelas Okay, baik. Alhamdulillah. Ni sekali ni memang Ustazah guna benda ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ni lah. Okay, baik. So Alhamdulillah kita teruskan kelas mengaji kita. Yang pertama tuan-tuan dan puan, Ustazah nak cerita sikit berkaitan ada macam lighting juga. Macam ada sinaran-sinaran nur kat situ. Okay, tak apa. Okay, so nak cerita dekat sini tuan-tuan dan puan, yang pertama sekali apa yang Ustazah nak share berkaitan dengan kita punya ni lah. Mungkin tuan-tuan dan puan sebelum ni tak tahu ataupun macam Ustazah ni sebenarnya siapa? Kenapa Ustazah Hazwan ni keluar? Betul tak? Pernah tak terfikir macam tu? Kenapa Ustazah dengan Ustaz Hazim dengan Ustazah Al je keluar? Kenapa tak ada guru-guru lain? Itulah persoalannya. Jadi untuk makluman semua, Ustaz Hazim adalah pengarah untuk Asyubrawi Group Sdn Bhd. Dan Ustazah merupakan timbalan pengarah
Asy-Syubrawi Group Sdn Berhad. Kiranya Ustazah ni pemangku Ustaz Hazim lah. Jadi kalau siapa-siapa yang agak-agak macam kalau Ustaz Hazim tak ada, Ustaz Hazim kiranya kalau dia tak ada, insya-Allah Ustazah yang akan menggantikan dia. Apa-apa sekalipun. Dan untuk maklumat semua, sebenarnya kita ada buat kita ada buat program-program luar juga. Antaranya kita ada kelas dekat TM Telekom Malaysia. Kita ada kelas dekat apa lagi? Petronas. Dulu kita ada masuk dekat dalam tentera-tentera punya untuk mengaji Quran. Nak cerita dia tuan-tuan puan, bila kami pergi, orang-orang tu walaupun kerja tetapi ramai sangat tak boleh baca Quran. Sebab apa? Alasan yang sama, sebabnya tuan-tuan puan, sebabnya Ustazah saya ni kerja Ustazah. Sebab tu sekali ini kita bawakan Al-Quran dekat tempat kerja. Itu paling seronok lah. So nak cerita dia tuan-tuan puan, kita punya center dah buka alhamdulillah lebih kurang dalam 6 tahun. Alhamdulillah dah lama dah, dan sekarang ni dah nak masuk 7 tahun lah. InsyaAllah. Baik, so seterusnya untuk makluman, Ustazah Azizah merupakan isteri kepada Ustaz Hazim. Kalau perasan Ustazah Elina juga merupakan staff. Ustazah Syahidah juga merupakan staff. Ni Ustazah perkenalkan sebab takut ada yang tak kenal kan. Kadang-kadang Ustazah, contohnya lah Puan Wan Asma. Ustazah, saya dapat banyak WhatsApp daripada admin. Ustazah dapat benda tu ramai yang cakap macam tu. Ustazah Hazwani ada WhatsApp, Cik Adiba ada WhatsApp. Benda tu perkara biasa sebabnya mungkin dah terfollow up 2 kali dan sebagainya lah. Tapi mohon maaf lah kalau berlaku macam tu. Okay, jadi ada juga Cik Diba bahagian postage dan juga bahagian kemasukan dan sebagainya. Ustaz Hamdi bahagian guru, dia guru juga. Ustaz Zul pun guru. Semua yang dalam tu semua tu guru lah. Kalau tuan-tuan pun ada nampak poster, itu semua adalah guru-guru Asy-Syubrawi. Dan Ustazah juga adalah ketua guru. Sebelum guru-guru ni mengajar, mereka perlu melepasi training. Training Al-Baghdadi. Pernah dengar Al-Baghdadi? Tuan-tuan pun pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Yang ketuk-ketuk tu. Yang ketuk-ketuk tu, kalau Ustazah tanya, pernah dengar Al-Baghdadi tak? Jawapan dia mesti alah, yang ketuk-ketuk tu Ustazah. Itulah dia. Betul. Al-Baghdadi dia meluas dengan cara ketukan. Sebenarnya. Tapi mesti pelik kan, siapa yang tak join kelas lagi mesti tertanya-tanya kenapa kena ketuk. Sebenarnya salah satu sebab yang sangat-sangat penting, sebab perasan tak sekarang ramai antara kita, untuk kelas ni, pernah tak tuan-tuan dan puan bila baca Quran masalah baca tersekat-sekat? Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, bila baca tak keluar bunyi. Tak keluar bunyi tahu maksudnya? Sunyi sepi. Buka Quran senyap, tutup Quran lagilah senyap. Maksudnya tak boleh baca Quran lah. Dan yang ketiga, tertukar huruf, sunyi sepi, tertukar baris dan juga panjang dan pendek. Itu masalah majoriti orang bila nak baca Quran ni. Tak apa, tugas mereka mesej. Ya betul Puan Zaliha. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua kerana faham. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini objektif kelas kita, tuan-tuan dan puan, Ustazah nak tanya, tuan-tuan dan puan ada tak masalah yang Ustazah sebut tadi? Cuba komen sikit. Ada tak masalah-masalah yang Ustazah sebut tadi? Okay. Kalau ada masalah tu, Ustazah nak minta tolong tuan-tuan dan perempuan, tolong komen dekat bawah. Tolong komen dekat bawah, tuan-tuan dan perempuan ada masalah A, B, C, D ataupun E. Komen dekat chat tuan-tuan dan perempuan. Contohnya Puan Porzila, komen dekat chat tu, saya ada masalah A sahaja. Contoh. Komen dekat bawah. Ustazah nak minta tolong semua untuk komen sekejap. Sila komen di chat masalah yang anda hadapi. Nampak tak siap Ustazah ni buat ni demi tuan-tuan puan ni. Tuan-tuan puan komen dekat bawah ada masalah yang mana. Ulang masalah tu Ustazah. Okey, yang pertama tuan-tuan puan boleh tengok skrin masing-masing. Kalau Ustazah buka ni, tuan-tuan puan boleh nampak lagi tak ayat ABCD tu? Boleh nampak lagi tak ayat ABCD tu? Boleh
ke yang ABCD tu dah tak ada. Nampak lagi kan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, komen dekat bawah. Ada masalah apa? A, tak kenal huruf langsung. B, baca Quran merangkak-rangkak. Contohnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi kita baca itu contoh tersekat-sekat tabbat yada abila itu dia. Itu masalah tersekat-sekat. Kalau C pula tertukar huruf. Contohnya sod dengan dot. Sod dot tozo. Ustazah, saya sod dot tozo paling lemah Ustazah. Jadi tulis je dekat bawah tu Kemudian D pula tertukar baris. Contohnya li'ila fi Quraish, li'ila fa Quraish. Itu pun antara dikira satu kesalahan bila baca Quran. Dan yang E pula adalah tertukar panjang dan pendek. Tertukar rasanya macam tak kena ayat tu. Bukan tertukar, ada masalah panjang dan pendek. Bila kita baca pada asalnya perkataan tu kena panjang tapi kita pendekkan. Itu dia. Jadi nak cerita dia tuan-tuan puan, tolong komen dekat bawah masalah-masalah yang tuan-tuan dan puan hadapi. Sebab apa? Sebab nanti admin akan kumpulkan data, nanti kita akan keluarkan data ni dalam grup. Dalam kita punya grup. Kita akan keluarkan berapa persen orang yang baca berangkat-rangkak. Berapa persen tertukar huruf. Sekarang ni kita ramai. Kita tak tahu, ada 56 orang yang tak boleh baca. Kita tak boleh buat statistik macam tu. Jadi Ustazah nak minta tolong semua untuk komen dekat bawah ada masalah yang mana. Boleh? InsyaAllah. C, ada masa nak sebut huruf tu tersilap. Betul. Tak apa tuan-tuan puan Hari ni Ustazah akan ajar macam mana kita nak clear. Make it clear. Bila baca Quran tu tak ada salah-salah dah. InsyaAllah. Okay. So tuan-tuan puan, boleh ni dulu. Boleh kalau tak sempat nak tulis, screenshot screen, kemudian send dekat dalam group nanti. Siapa yang tak tahu nak komen, nak chat dan sebagainya, nanti tulis dekat ni. B. Alhamdulillah. Oh, Tuan Jaafar ada conteng-conteng. Ustazah ada nampak. Tuan Jaafar mungkin terconteng kot. Tak apa tuan-tuan benda boleh adjust insya-Allah. Tapi boleh nampak lagi tulisan tu A, B, C, D tu. InsyaAllah. Baik. So Alhamdulillah komen pun dah selesai. Ustazah harap sebabnya bila kita ada masalah-masalah tu insyaAllah Allah akan permudahkan. Bila kita belajar pasti sesungguhnya kalau kita nak berjaya sekalipun, kalau kita nak berjaya kita kena usaha. Pasti Allah akan beri kejayaan. Allah tak bagi terus kejayaan tu dekat seseorang, melainkan istidraj. Istidraj tu adalah kepada contohnya orang Cina, mungkin orang India kan, orang yang bukan beragama Islam tetapi mereka sekarang ni kaya. Betul tak? Kaya dia lain macam kan, boleh buat bisnes dan sebagainya. Itu dikira istidraj. Maksudnya Allah terus bagi nikmat di dunia. Maksudnya tak usaha banyak pun tapi terus dapat. Itu istidraj namanya. Jadi tuan-tuan puan, kita ni orang Islam. Pasti setiap kesusahan kita akan melepasi susah dulu, pasti akan senang dekat pada akhirnya nanti. Okey. Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, Ustazah nak share dekat tuan-tuan puan sebelum kita mulakan. Okey. Tuan-tuan dan puan, Ustazah nak minta tuan-tuan dan puan okey, boleh buka voice masing-masing. Boleh buka voice masing-masing. Ustazah nak tuan-tuan dan puan-puan kita baca sama-sama ayat di bawah. Okey? Cuba baca ramai-ramai ayat di bawah. Nampak tak? Nampak skrin masing-masing Okey, boleh buka suara masing-masing. Ustazah dah buka audio. Tuan-tuan dan puan boleh buka audio masing-masing. Ustazah kata 1, 2, 3 sebut ramai-ramai. Boleh? Okey. 1, 2, 3.
Ustazah Wani cantik. Lagi sekali macam tak dengar pula tuan-tuan puan. Lagi sekali. 1, 2, 3. Ustazah Hazwani cantik. Hazwani cantik. Oh, okey. Masya Allah. Siap ada yang cantik. Siap ada yang mama. Okay. So, Alhamdulillah. Nak cerita Ustazah tutup balik audio dia. Okay. Nak cerita dia tuan-tuan puan. Alhamdulillah tuan-tuan puan dah boleh baca. Sebab apa dah boleh baca pada ayat tersebut? Sebab yang paling pertama sekali, sebelum tu Ustazah nak kena tanya juga tuan-tuan puan. Sebab apa boleh baca? Buka audio balik. Siapa nak jawab sebab apa boleh baca? Sebab dia boleh audio. Sebab apa? Sebab kenal huruf. Sebab dah kenal huruf. Lagi? Pandai membaca. Tahu antara Pandai membaca. Ustazah, saya ni dulu belajar BM dari umur darjah 1. Ustazah. Itu lagi. Lagi apa dia? Sebab apa boleh baca? mendengar arahan. Sebab dengar arahan. Masya Allah. Ini pelapis ke ni? Okey. Lagi apa? Lapis. dah kenal huruf. Kenal huruf. Masya Allah. Lagi? Dia bahasa Biasa dengar. Biasa dengar. Betul. Tuan Wan Ismail. Lagi? Ustazah memang cantik. Oh, lepas tu Ustazah memang cantik. Allahu Akbar. Al-Hazza min fadli Rabbi. Okey, tahniah kepada perempuan. Sebabnya betul lah jawapan tu. Ustazah ambil balik semua. Okey, baik. So nak cerita dekat sini tuan-tuan perempuan, perkara paling penting sekali sebenarnya kenapa boleh baca sebab huruf-huruf ni dah register. Betul? Ustazah, huruf ni ya Allah Ustazah, dari kecil Ustazah saya belajar. Kan, umur 7 tahun saya dah belajar. Bukan 7 tahun Ustazah, 6 tahun lagi. Kan, waktu sekolah rendah. Sekolah tadika lagi dah belajar. So sebab itulah bila kita dapat ni, maksudnya bila kita baca, kita dapat baca. Bila tengok dah dapat baca sebab dah register. Okay, so itu adalah point yang sangat-sangat penting. Dan point yang sangat penting lah. Tuan-tuan boleh tulis dekat nota masing-masing. Tulislah Ustazah Hazwani cantik. Sebab apa boleh baca? Sebab dah register. Sekarang ini Ustazah nak tuan-tuan dan perempuan cuba sebut ini pula. Okay. Ustazah buka audio. Tuan-tuan dan perempuan dalam masa 1 minit. Boleh buka audio dulu. Ustazah nak tuan-tuan dan perempuan try sebut perkataan ini pula. Okey? Allah. Satu. Sabar. Okey. 1, 2, 3. Allah. Masya Allah. Ya? Sebab apa boleh baca tuan-tuan? Sebab apa boleh baca perkataan Allah ini? Sebab yang paling utama benda yang sama sebab dah register. Ustazah ulang, sebab dah register perkataan Allah ni. Kalaulah mungkin sebab kita tengok balik huruf-huruf yang kita ada masalah sebelum ni. Antaranya Ustazah dapat tahu statistik ramai yang ada masalah sod.tozo. Betul tak? Bila baca tu betul sod.tozo ni. Sod bila baca nampak macam huruf zo. Zo bila baca nampak macam huruf to. Itu masalah-masalah tu. Mungkin sebab kita tak cukup register lagi. Cukup tu 2 kali Ustazah bagi tahu. Sebab apa? Sebab nak tekankan kita tak cukup buat latihan lagi. Sebab itulah kadang-kadang bila kita baca Quran, saya tak dengar suara langsung. Alamak. Macam mana kita nak bantu sahabat kita ni? Okay. Kalau Ustazah sekarang ni boleh dengar lagi tak jelas? Tuan Wan Ismail kata tekan unmute. Puan tekan dekat bawah, tekan unmute. Okay. So, Alhamdulillah. Nak cerita tuan-tuan sebab apa boleh baca pada perkataan Allah. Pada asalnya sebenarnya tuan-tuan, perkataan Allah itu huruf dalam bahasa Arab. Alamak, kan? Kenapa perkataan Allah je yang kita boleh baca?
Jadi hari ini kita akan belajar ataupun kita akan register beberapa huruf lah yang Ustazah akan sampaikan kejap lagi. Tapi belum masuk topiknya lagi. Okay, so itu yang pertama. Sebab apa dah boleh sebut perkataan Allah walaupun huruf perkataan Allah itu dalam bahasa Arab, sebab kita dah register benda tu dalam kepala kita. Okay, baik. So soalan Ustazah yang seterusnya. Tuan-tuan puan nanti komen dekat chat mungkin ada yang dah tahu sebab dah join kelas. Mungkin ada yang belum tahu. Kalau yang belum tahu, kita sama-sama ataupun kita refresh balik. Okey, soalan Ustazah, ada berapa huruf hijaiyah? Bagi siapa yang dah tahu, boleh ambil sebagai ulang kaji. Mana yang belum tahu, boleh ambil sebagai ilmu. Komen dekat chat, ada berapa huruf hijaiyah? Ataupun sebut je. 28. 24 ke 28 Ustazah? 29. 29 ada. 28. 29 tu lah. Hamzah. Okey. 29. 29. Lagi? 28. Okey, Puan Hafsah kata 28. Lagi? 9 masuk alif. 28. Tuan Alif kata 29. Lagi? 29. Masuk alif. Masya Allah, Masya Allah. Tak apa, tak apa. Sebut je. Ini semangat yang kita nak ni. Ustazah memang saja buka audio ni sebab nak dengar jawapan Ustazah. 29 termasuk alif. 29 termasuk alif, 28. Komen pun senang. Komen. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan puan, terbukti sebenarnya tuan-tuan puan dah boleh jadi ustazah dah. Dah boleh jadi ustazah dah tuan-tuan puan dah boleh jadi ustaz, boleh jadi ustazah. Masya-Allah. Sebab kalau nak tahu benda yang basic, mungkin boleh jadi ustazah kepada anak-anak, ustazah kepada cucu-cucu, ustazah kepada rakan-rakan. Kan, kalau ada sahabat-sahabat kita yang tak tahu baca, kita bantu sahabat-sahabat kita. So, ustazah akan tunjuk dekat slide ada berapa huruf hijaiyah sebenarnya. 28. Huruf hijaiyah ni ada berapa sebenarnya? Ustazah, kalau perasan ada gambar-gambar tu je kan? Okey. So huruf hijaiyah ada berapa? Jawapannya huruf hijaiyah ada. Dia sebenarnya ada 3 pendapat. 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat tu dia kata, Ustazah, contoh pendapat pertama tu dia kata ada 30 huruf. Sebab apa 30 huruf? Sebab dia termasuk dalam alif dan juga lam alif. Yang menjadi perbahasan antara ulama adalah huruf alif dan juga lam alif. Dapat point sekarang ni? Okey, cuba sama-sama kita nyanyikan. Sekarang ni pun tengah buka audio kan. Kita nyanyi alif bata. Daripada awal selalu kita nyanyi tu yang alif bata jim. Kita nyanyi sekarang. Semua jadi umur 4 tahun, boleh? Semua sekarang ni, semua hari ini, sempena program repair huruf, semua jadi 4 tahun. Okey, kita try baca. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, sa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, qad, do, za, ain, sa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, lam, alif, hamzah, ya. Kalau perasan dekat tangan Ustazah tadi keluar pada perkataan apa? Semua sekali ada 30 huruf. Untuk maklumat semua, pendapat yang 30 huruf dekat skrin tu Main kat luar itu adalah main kat luar pendapat kat depan. daripada Umi kan dah Indonesia. kat tu. Main kat situ tepi belakang kereta tu. Ada orang conteng. Ada orang conteng skrin. Okey, tak apa. Mungkin terconteng kot. Benda ni perkara biasalah tuan-tuan puan. Ini Zoom ni bersama dengan sahabat-sahabat kan. Sekejap Ustazah padam balik. Mungkin ada ada sahabat-sahabat kita yang terconteng skrin pula. Okey, tak apa. Benda boleh adjust. Tak apa. Faham. First time guna Zoom kan. Okey. So alhamdulillah. Ada 3 pendapat. Okay. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama. Okey. Pendapat yang pertama dia kata 30 huruf. Sebab apa 30 huruf? Sebab 30 itu kalau perasan kita nyanyi tadi 30. Untuk maklumat semua, apa yang kita nyanyi tadi adalah kita ambil daripada Indonesia. Indon adalah pusat pengajian yang terbesar di Nusantara. Dulu.
Kalau perasan dulu teknik Al-Badari tak ada pun. Kita ada ni je ataupun teknik ni lah yang nyanyi alif bata ni dari dulu lagi memang ada. Jadi sebab tu lah kita ambil lagu tu dari Indonesia kita bawa ke Malaysia. Sampai sekarang anak-anak kita masih lagi nyanyi huruf-huruf tersebut. Jadi kalau siapa yang ada anak-anak, tugas semua untuk sama-sama betulkan balik. Dia bukanlah tak betul. Ustazah tak cakap pendapat 30 tak betul. Bukan Sebab bacaan Quran memang banyak pendapat. Kalau macam kita Quran Hafs an Asim. Ikut bacaan Hafs an Asim Tariq Syatibi. Okey, sebelum Ustazah masuk kepada tu, Ustazah nak terangkan sikit yang 29 huruf. Yang kata 29 huruf sebab termasuk alif dan juga lam alif. Pendapat yang kata 29, dia kata lam alif itu tidak dikira sebagai huruf. Sebab apa? Sebab lam alif itu adalah gabungan huruf. Kalau lam alif diterima sebagai huruf, jadi sin alif, ba alif, ta alif semua perlu dikira sebagai huruf juga. Jadi yang 29 kata macam tu. Yang 28 dia tak ada terimalah ataupun dia tak terima alif sebagai huruf dan juga tidak menerima lam alif sebagai huruf. Jadi persoalannya, Ustazah, kalau orang tanya saya huruf hijaiyah ada berapa, nak sebut yang mana? Itu persoalan, isu yang berlaku. Okey, sebelum pergi kepada persoalan tu, Ustazah nak tuan-tuan dan puan cuba buka surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan cuba buka surah Al-Fatihah. Okey, buka surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan dan puan nampak, kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca al, kita tak baca ul ke il ke tidak. Sebab apa? Kalau perasan betul-betul tuan puan cuba zoom dekat skrin tu, zoom. Al itu dia tidak ada huruf, dia tak ada baris maksud Ustazah. Dia tak ada baris pun. Tetapi sebab apa alif itu dia jadi al? Sebab jawapannya sebab dia ikut huruf yang ketiga. Dia ikut huruf yang ketiga. Kalau huruf ha berbaris atas maka kita baca alhamdu. Kalau ha berbaris depan dia akan jadi ulhumdu. Contoh tapi disebabkan situasi sekarang hamzah wasal mengikut baris huruf yang ketiga lah. Sebab ada syarat-syarat dia. Dia ada dua situasi. Tapi benda tu Ustazah akan bagi tahu dalam kelas lah. Ini kalau tunjuk dalam ni jam juga kan. Poning kepala nanti. Okay. So nak cerita dekat sini tuan-tuan puan. Okay, cuba tengok pula ayat yang ke-6. Alamak, sahabat-sahabat kita ada mesej Okay. Ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kita tak baca ohdina ke uhdina ke ahdina. Tidak. Kita baca ihdina. Sebab apa? Sebab huruf dal. Ikut huruf yang ketiga sebab huruf dal berbaris bawah. Bila huruf dal berbaris bawah, automatik alif tersebut perlu dibaca dengan berbaris bawah juga. Okey? Baik. So, untuk makluman semua, kat sini terbuktilah bahawa Quran Resam Osmani, Quran kita ni yang kita guna ni, Quran ini dia tidak, alif tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Maksudnya kalau ada bunyi a, i, u tu sebenarnya sebab hamzah yang membunyikan. Jadi kita selesaikan ataupun sekejap macam mana nak tutup okay. So nak cerita tuan puan. Nak cerita dia terbuktilah sebenarnya alif itu tidak dikira sebagai huruf. So kalau orang tanya huruf hijaiyah ada berapa? Huruf hijaiyah ada 29 huruf. Tetapi huruf yang boleh menerima tanda bacaan ada 28 huruf sahaja. Saya ulang, kalau orang tanya huruf hijaiyah ada berapa? Sebut 29. Jangan sebut 28 sebab kalau kita sebut terus 28 maksudnya pendapat kita ni tidak menerima alif.
Alif tu bukan huruf. Alif tu adalah simbol. Alif itu adalah tanda. Tak. Alif itu memang huruf, tetapi huruf yang boleh menerima tanda bacaan ada 29 dan huruf yang boleh 29 huruf yang boleh menerima tanda bacaan ada 28 huruf sahaja. Itu sahaja untuk berkaitan dengan huruf. Okey, baik. Dan seterusnya. Okey, pada hari ini, tuan-tuan dan puan, nak minta tolong kita sama-sama cuba try petik ataupun huruf sin. Soalan Ustazah, huruf sin ada berapa bunyi? Satu huruf ada berapa bunyi pula? Komen dekat chat. Ada berapa bunyi? Satu huruf ada berapa bunyi? Komen. Satu huruf ada berapa bunyi? Tengok balik nota-nota lama. Ke dah lupa dah? Alamak Ustazah. Makcik dah lupa dah Ustazah. Itu benda biasalah tu. Apa dia? Alamak. Boleh buka suara. Ya. Try Ustazah 3. Oh, ramai tak tahu ni. Okey, tak apa. 3. Kita hari ni belajar sesuatu. Satu huruf ada berapa bunyi? Bunyi tu maksudnya, contohnya tadi kan, ada 3. Ada yang kata 3, ada yang kata 2. Sebut Umi. Satu huruf ada berapa bunyi? 3. Persoalannya ada 3. Masya Allah. Yakin? Itu yang Ustazah nak. Masya Allah. Sebut je. Satu huruf ada berapa bunyi? 3. Sin, 3 lagi. nun. Sin. 3. Ada 3. 3. Lagi? 3 juga. Lagi? Ada 5. Huruf sin. Okey. Ada 5. Okey, apa maksud bunyi itu? Okey. Macam Ustazah. sin tu, sa, alif, nun. Oh, okey. Okey. Maksud Ustazah, bunyi itu contohnya kan, kalau perasan huruf yang tadi, tuan-tuan puan tadi ada sebut kan? Dia punya apa betul? Kejap. Dia kasi sedia link dia. Ustazah mute kan dulu. Ini ada 6. Sa, si, su. Oh, okey. Okey, Ustazah bagi tahu ni Okey, ada yang tanya. Jawapan tuan-tuan puan komen dekat chat berapa bunyi dia. Okey, huruf sin ada berapa bunyi? Huruf sin bunyi tu maksudnya macam ni. Kalau tuan-tuan puan perasan, tadi Ustazah ada share screen kan yang berkenaan dengan Ustazah Hazwani cantik tu. Yang Ustazah Hazwani cantik tu. So, my point is kalau tak ada huruf A, contoh contoh kalau tak ada huruf A, kalau tak ada huruf A ni lagi Z dekat sini, kalau tak ada huruf A dekat Hazwani, kalau Wa ni tak ada A, I tak ada, A tak ada, I pun tak ada, kita pasti tak boleh baca. Betul tak? Kita tak boleh baca dengan baik. Maksudnya kita baca tu mungkin tak boleh nak baca. Sebab apa? Sebab huruf vokal tak ada. Betul. Sebab huruf vokal tak ada. Jadi bila huruf vokal tak ada, kita tak boleh nak sebut perkataan tu. Bunyi tu maksudnya tak apa, jangan risau. Ustazah akan bagi tahu dia punya jawapan terus. Satu huruf ada berapa bunyi sebenarnya? Satu huruf sebenarnya untuk maklumat semua ada berapa bunyi? Satu huruf jawapannya ada 12 bunyi. Hari ni tuan-tuan puan pasti akan dapat something yang baru. Puan Salbiah betul. Satu huruf ada 12 bunyi. Dapat something yang baru. Sebab mungkin kita sebelum ni macam betul tuan-tuan puan. Jawapan tuan-tuan puan tadi betul. Sa si su itu dikira sebagai huruf. Sa si su pun dikira sebagai huruf juga. Bunyi maksud Ustazah. Okey, bunyi yang pertama sa si su. Sa si su. Bunyi yang kedua sa si su. Bunyi yang seterusnya san sin sun. Ini semua dikira sebagai bunyi. Semua bunyi ini ada dalam Al-Quran. Kan? Seterusnya as
asa. As tu maksudnya adalah apa? As itu maksudnya adalah alif. Sin yang mati. Kira bacaan mati dikira sebagai bunyi juga. Kemudian sabdu, asa. Dan yang terakhir, kalau perasan ini ada tiga. Bunyi huruf yang ini pun dikira sebagai bunyi. Semua huruf ada bunyi masing-masing. Kalau huruf sin, huruf bunyi dia s. Kalau huruf jim, bunyi dia j. Kalau huruf dal, bunyi dia d. Kalau ta, bunyi dia to. Macam tu. So semua huruf ada bunyi masing-masing. Tak ada huruf yang bunyi dia sama. Nak cerita dia satu huruf ada 12 bunyi. Jadi siapa yang tak sempat nak salin, tuan-tuan puan screenshot je. Nanti boleh salin. Okay? Okay, baik. Itu yang seterusnya lah. Kemudian Ustazah nak share sikit dalam tips macam mana bila kita belajar Quran. Kan? So nak cerita dia kalau ikut keseluruhan berapa huruf dan sebagainya. Satu huruf ada 12 bunyi. Kemudian huruf ada 28. Sebenarnya total keseluruhan huruf yang kita perlu belajar, bunyi dia ada 336 bunyi. Dalam setahun ada 365 hari. Betul? Dalam setahun. So kalau kita nak belajar huruf hijaiyah, bunyi saja yang bunyi sa, si, su, sa, si, su. Semua huruf hijaiyah 28 kali dengan 12, 336. Jadi nak cerita dekat sini, dalam tempoh kurang setahun sebenarnya dah boleh baca Quran dengan lancar. Tetapi syarat paling penting istiqamah. Benda tu memang sangat-sangat kena committed. Sebab kalau tak committed, tak dapat nak buat lah. Okay, so tips dan rahsia macam mana nak lancar baca, tuan-tuan puan, yang paling penting adalah register. Contoh ulang, register. Yang pertama, pengulangan. Dan yang kedua, sama juga, ulang banyak kali. Tuan-tuan puan, perasan tak kalau kita nak anak kita pandai sign, betul tak? Kalau kita nak anak pandai sign, kita pasti nak anak kita tu pergi tuition sign, pergi kelas sign, buat eksperimen dan sebagainya. Betul? Betul tak? Angguk-angguk sikit. Kalau kita nak anak kita pandai sign. Kalau nak anak kita pandai matematik, kita sama juga, kita bagi dia latihan. Along, pergi kelas. Kan? Nak cerita dia tuan puan, bila kita nak pandai dalam sesuatu, kita kena buat banyak latih tubi. Sama juga macam Al-Quran. Kalau ada latih tubi yang banyak dan cukup, pasti dan confirm tak ada masalah lagi keliru-keliru dan sebagainya. Okay? Okay, baik. So seterusnya Ustazah nak hari ini disebabkan ramai yang ada masalah sod.toza, kita try baca sama-sama ataupun kita try hari ini register huruf sod dan juga huruf do. Huruf sod dan juga huruf do. Betul Ustazah, macam surah Al-Mulk hari-hari banyak dah hampir. Betul. Macam tu nampak kan, baca Al-Mulk setiap hari. Lepas ni tutup Quran, dengar je pun dah boleh baca dah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab apa? Sebab dah selalu buat. Sama juga sebenarnya kalau ada masalah sod.toza tu semua. My point paling penting, ulangan. Register. Banyakkan latihan. Okay? Baik, so seterusnya kita try register sama-sama huruf sod dan juga huruf dot. Nota Ustazah ni unik-unik semua kan hari ni. Ini Ustazah buat sendiri ni. Khas untuk program ini sahaja. Okay? Okay, baik. Okay, so huruf sod dan juga huruf dot. Sod berbaris. Sod. Kalau huruf sod yang single, kita tak sebut huruf sa. Ustazah nak highlightkan tuan-tuan puan, kita tak sebut huruf sa. Dan kita tak sebut huruf da. Kita sebut sod dan juga dot. Kalau orang tanya, ini huruf apa? Huruf sod. Ini huruf apa? Huruf dot. Jangan sebut huruf sa, huruf da, tak. Sebab dia tidak tepat lah kiranya. Okay? Baik. So, kalau sod berbaris atas, tengok muka perempuan ni. Perempuan ni dia nganga. Betul tak? Jadi kita pun kena nganga juga. So. Kalau sin, dia jadi sa. Sa. Kalau sod, so. Okay, kalau huruf dot, do. Kalau do ni dia sama sinonim macam huruf D. Kalau D, da. Kalau huruf do. Dia macam tebal sikit orang kata.
dan antara sifat ataupun sifat huruf lah mereka berdua sama ada isti'la. Isti'la itu bila kita sebut lidah kita terangkat. Kejap lagi Ustazah akan share screen macam mana nak sebut huruf sad dan juga huruf dot ni. Ini memang Ustazah buat khas untuk tuan-tuan dan puan ni. Sebenarnya Ustazah buat ni semalam. Sejujurnya 3 jam, dalam 2 jam setengah lah Ustazah buat nota-nota ni semua untuk tuan-tuan dan puan. Sebab nak bagi senang ingat. Okay, baik. So, nak cerita huruf sad makhraj huruf adalah hujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Okay, hujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Suara Ustazah pelan. Pelan ke tuan-tuan dan puan? Ke okey je? Okey je kan? Mungkin Puan Zulina kena kuatkan volume kot Puan. Cuba ni insya-Allah. Okey, so makhraj huruf sad hujung lidah bertemu dengan gigi bawah. Kalau huruf dot tepi lidah bertemu dengan gigi gerham atas. Nanti pasti tuan-tuan puan kata, macam mana nak sebut? Ustazah, boleh tak tunjuk mulut? Jangan risau, Ustazah dah sediakan video untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ikutkan Ustazah mengajar tajwid. Kalau kelas tajwid Ustazah tak pakai purdah pun. Kalau yang belajar dengan Ustazah lah, kalau kelas tajwid Ustazah tak pakai purdah. Sebabnya untuk tunjuk mulut tu kan. Kalau perasan bila belajar tajwid ni dia lain macam sikit, betul? Bila tajwid ni dia lain macam sikit. Dia kena tunjuk mulut, ada yang kena muncung dan sebagainya. Tapi situasi sekarang sebab Ustazah ada sediakan video, jadi tuan-tuan puan hanya perlu tengok sahaja. Okay? Yang nota ni tuan-tuan puan boleh tengok ataupun boleh screenshot, nanti boleh tengok balik. Okey, seterusnya. Sebelum kita pergi kepada ni, kalau perasan tadi satu huruf ada 12 bunyi. Tapi disebabkan huruf dot ini, screenshot yang dot pula, huruf dot ini kita nak register dulu huruf dot. Macam mana nak register huruf dot? Okey, kejap lagi kita sebut. Okey, boleh screenshot dulu. Kalau dot berbaris atas, do. Sebut sama-sama, do. 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 Okey. Do berbaris bawah. Di. Do. Di. Du. Try sebut dulu. Ustazah tak tunjuk video lagi. Kejap lagi Ustazah tunjuk video. Mungkin siapa yang mungkin bila dia dengar macam, saya ni macam baca huruf dal lah Ustazah. Saya baca macam dadidu lah Ustazah. Kat situ kena perbaiki. Okey. Sekarang Ustazah akan share video. Macam mana kita nak nak sebut huruf da ini. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala, kita bertemu lagi di dalam sesi soal jawab tajwid di mana tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum tu boleh dengar tak? Boleh dengar? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi di dalam sesi soal jawab tajwid di mana tuan-tuan dan puan-puan anda bertanya soalan kepada saya. Insya-Allah kita akan bahas bagaimanakah cara sebutan ataupun jawapan daripada persoalan-persoalan berkaitan tentang tajwid dan juga Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan bahaskan satu soalan yang kita terima daripada jauh, iaitu daripada Brunei Darussalam, yang didatangkan daripada Puan Khairul Nida kalau tak salah saya. So, soalannya begini. Ustaz, saya ada masalah bunyikan huruf dot. Jikalau boleh minta tunjuk ajar bagaimana cara membunyikan huruf dot dengan betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita bahaskan bagaimanakah cara membunyikan huruf dot. Di mana huruf dot ini adalah satu huruf yang sangat tricky di dalam Al-Quran. Kerana apa? Dalam language bahasa Melayu kita tak pernah sebut pun perkataan huruf dot. Betul. Jadi bila huruf dot kita tak tahu sebut dalam bahasa Melayu. Dia jarang kita sebut. That's why kerana itu bila kita baca Al-Quran, kadang-kadang sebutan huruf dot kita itu menjadi huruf D yang tebal, kurang tepat sebenarnya. Betul. Dan kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan, bahasa Arab ini merupakan lughah yang dipanggil sebagai lughatud dot, ya, iaitu lughah cara menyebut huruf dot dengan betul. So, siapa yang menyebut huruf dot dengan betul, dengan tepat, seolah-olahnya dia dah kuasai cara sebutan lahjah ataupun sebutan. Barang siapa yang boleh sebut huruf dot dengan baik, ibarat macam dia telah menguasai
sebutan bahasa bahasa Arab. yang orang Arab gunakan sekarang. Masya Allah. Baik, mari kita bahas. Sebab itulah kita Tuan-tuan susah dan nak puan-puan sebut dimulakan huruf Allah dot ni. Subhanahu Wa Taala. Bila kita membahas tentang cara menyebut satu huruf, dia tak lari daripada dua kategori huruf ni. Nak tahu tepat ke tidak, dia ada dua cabang. Dua cabang ini yang perlu kita kuasai. Ya, dalam seminar tajwid luar biasa memang kita terangkan secara detail. Huruf dot dia keluar daripada mana? Daripada lidah, daripada bibir, ya. Di mana kita semua tahu makhrajnya ada 5, ya. Bibir, kemudiannya lidah, kemudiannya apa lagi? Rongga hidung, kemudiannya bahagian tekak dan juga bahagian rongga dalam mulut kita. Dia ada 5, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Mari kita bicarakan di manakah makhraj huruf dot. Bila kita sebut huruf dot tu dia dekat mana? Dia punya position lidah and everything dalam mulut dalam mulut kita. Huruf dot ini sebenarnya merupakan huruf lidah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Huruf dot, huruf lidah. Orang yang gelak sebab sekarang ni saya bukan doktor, saya ustaz, tuan-tuan dan puan. Tak apa cantik lah orang kata lukisan dia. Ini adalah lidah kita. Kita tengok lidah. daripada atas sekarang ni, ya. Kita tengok daripada Semua atas. boleh lukis yang Ini hujung ustaz lidah, suruh lukis tu. Ini Lidah. ya. Ini hujung dia. So ini gigi, tuan-tuan dan puan. Gigi lagi, gigi. Kemudian yang ni kita sebut sebagai gigi geraham. Gigi geraham Dekat atas. tepi ni kita sebut sebagai apa? Gigi geraham. Baik. Huruf dot sebenarnya apa yang berlaku dalam mulut bila kita nak sebut huruf dot dengan tepat, yang berlaku adalah tepi lidah kita. Ini tepi lidah kita akan tempelkan, maknanya kita akan kenakan kepada gigi geraham sebelah atas. Sama ada belah kanan ataupun belah kiri, tak kisah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia salah satu jelah, dia tak boleh dua-dua. Kita kenakan dia dekat tepi, kemudiannya depan bahagian lidah depan ni pun akan kena kepada bahagian gigi dekat kawasan sini pula. So maknanya lidah ni kita parking dekat gigi geraham dengan kawasan sekitarnya. Cuba try tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton video ini, kita akan bawa. Kita parking ke tepi. Macam saya bawa sebelah kanan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa sebelah kiri. Doesn't matter tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jom kita parking. Kita parking macam ni. Kita dapat rasa lidah kita. Mau parking lidah. Kita dapat rasa gigi geraham. Kemudian kita sebut. Sebut dia begini. Au. Kita sebut begitu. Au. Kita sebut begitu. Bila sampai last tadi saya sebut dot kan. Kita akan belajar macam ni. Ini dia, ya. Bila kita sebut out ataupun AD lah, ni contoh ya tuan-tuan dan puan-puan, masa last ke dekat D ni, kita punya tepi lidah dah parking dekat gigi geraham. Cuba tuan-tuan dan puan-puan try kat rumah ya. Out. Kat rumah. Masa dekat D tu, dia dah kita rasa kita punya gigi geraham. Itu bahagian makhraj. Kemudian sifat tuan-tuan dan puan-puan. Sifat huruf dot ni banyak, tetapi yang paling atas untuk mengenakannya dengan gigi geraham bahagian atas. So tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut huruf dot, dia ada sifat isti'la dan dia juga ada sifat rakhawah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bunyinya bukan setakat kalau sifat tak faham, orang cakap tebal, jangan ni, tak payah dengar. Bunyi sifat ni dia banyak sikit. Bukan setakat tebal, tapi dia ada macam dalam suara kita ni, kita akan masuk akan berlain bunyi dia. Yang kurang tepat begini. Walau angin tak berkumpul. Ini yang salah. Tapi kalau kita buat dengan bunyi yang tepat seperti yang kita bincangkan tadi, dia akan jadi begini. Walau begitu. Walau dallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah sedikit sebanyak cara membunyikan huruf dot dengan makhraj dan juga sifat yang paling tepat. Tuan-tuan dan puan-puan nanti praktis kat rumah banyak kali. InsyaAllah dengan banyak praktis, bunyi sebutan kita akan menjadi lebih tepat dan menghampiri dengan bunyi sebutan. Kita praktekkan do, dui, du, ad. Sisi lidah atau tepi lidah yang jauh dari bibir. Jadi ini yang warna kuning adalah tepi lidah. Bahagian tepi lidah adalah yang warna ini. Jadi maaf ya, saya agak buta warna. Ini warna biru agak atau warna apa warna. ini ya? Ya, atau warna ungu ya, terserah. Pokoknya saya yang ini warna ini ya. Jadi ini adalah sisi lidah yang jauh, sisi lidah atau tepi lidah yang jauh dari bibir. Ada sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Di sinilah dari sebelah kanan dan sebelah kiri inilah tempat keluar satu huruf itu dod. Huruf apa? Dod. Jadi dia
Okay. So, faham kan? Nak cerita dia, point paling penting, huruf dot ni, di lidah, ni lidah kita, bahagian tepi lidah ni, kena menempel ke gigi gerham atas. Bahagian tepi lidah menempel ke gigi gerham atas. Dia bukan dadidu tak. Kalau dadidu tu huruf dal. Tapi huruf dha ni dia tebal sikit. Au. Waktu last sekali, tuan-tuan dan puan, kalau cuba kita try sebut A dengan D, kita combine kan. Kalau kita combine jadi ad kan. Jadi qalqalah huruf dal. Tapi kita tukar D tu kepada huruf dha. Dha, Ustazah nampak. Kalau perasan kan tuan-tuan dan puan, mesti ada yang sebelum ni kalau pergi surau ke masjid ke, ada nampak orang baca, mulut dia tu lain macam tu kan. Benda tu Ustazah memang pernah jumpa. Sedangkan ada pelajar tanya, Ustazah kenapa bila saya pergi masjid, saya tengok ada orang sebut walau dolin, mulut dia melencong ke kiri Ustazah. Itu pun menjadi isu. Dia sebenarnya tidaklah melencong sangat sebenarnya. Dia yang penting dekat bahagian dalam kita tu, kita punya tepi lidah kena menempel ke gigi gerham atas. Itu paling penting. Okey, baik. Ustazah sebenarnya masa dah mencemburui juga sebenarnya. Lidah kena menempel ke gigi gerham atas. Betul Tuan Wan Ismail. Benda tu sangat penting lah. Sebab untuk apa? Untuk upgrade kita punya bacaan. Okay. So yang dha tadi dah settle. Huruf sod pula. Huruf sod. Sod berbaris atas so. Sod ni dia tak ada masalah sangat. Sebabnya sod ini dia ada dalam, dia huruf bahasa Arab juga. Tetapi dia tidak sesukar huruf yang dia tidak sesukar huruf yang huruf dot tadi. Sod ini dia macam huruf sin tetapi dia kena tebal. Kalau so, cuba sebut sama-sama. So, si, su. So, si, su. Son, sin, sun. Okey, Ustazah nak Puan Fazila Bakar. Puan Fazila Bakar ada? Puan Fazila Bakar boleh tak buka suara? Puan Fazila Bakar sahaja. Berdebar tak? Alamak, berdebar lah Ustazah. Puan Fazila Bakar? Ni orang Istofaina ni, Masya Allah. Okey, Puan Fazila Bakar. Cuba try baca. So, si, so. Cuba. So, si, su. Okey, lagi. So, si, su. Okey, cantik. Lagi. Son, sin, sun. Masya Allah. Nervous Tak apa. Ustazah faham tu. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Okey. Boleh mute balik. Ustazah faham perasaan. Yelah, mungkin mana dah tahu duduk rumah tengah relax-relax kan. Tiba-tiba petik nama pula. Allah. Okey, sekarang ni Ustazah nak try tengok nak dengar Kak Noraini. Boleh tak? Noraini. Kak Noraini pula. Oh, okey, kejap. Okey, Kak Noraini cuba buka audio. Okey, Kak Noraini cuba baca. Bismillah. Masya Allah. Seronok. Alhamdulillah. Okey. Ni sahabat-sahabat semua dengar ni. 68 orang ni. Okey. Malu. Okey, tak apa. Bismillah. Oh, malu ke? Okey tak? Nanti je.
Kak Nuraini okey? Oh, nervous. Okay. Bismillah. Sa, si, su. Okay. Sa, si, su. Sun, sun, sun. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Nuraini. Masya Allah. Kak Nuraini nervous. Masya Allah, kesian. Okay, baik. So nak cerita dia, tuan-tuan puan kena bersedia. Ustazah ni boleh bila-bila masa je panggil nama. Okay, so Alhamdulillah, huruf sod dah selesai. Okay, so, si, su, so, si, su, son, sin, sun. Kita jangan baca sa, si, su, san, sin, sun. Berbeza kita kena baca tebal. So, si, su, son, sin, sun. Untuk yang terakhir, tuan-tuan puan, ni yang terakhir ni dia lebih ekstrim sikit. Jadi siapakah yang terpilih? Nervous tak? Semua nervous semua duk. Ada tak rasa macam tu? Ke tak ada? Okay, Ustazah nak petik siapa ni? Siapa yang paling menyelah sekali? Okay. Ustazah buka lah. Siapa yang nak baca? Angkat tangan. Ustazah nampak? Oh, semua tak nak Ustazah. Ustazah semua tak nak Ustazah. Puan Rosayati nak ke? Okay, Masya Allah. Puan Rosayati. Okay, kita alu-alukan kedatangan Puan Roshayati kita. Ini adalah, nama ni adalah, Puan Roshayati boleh buka ni. Ini namanya adalah rencaman tau. Rencaman huruf. Dengan kaedah ini, kita kena buat kalau nak pakar ataupun kita nak hilangkan masalah sort dengan dot. Kita kena buat latihan banyak benda ni lah. Okay, Puan Roshayati boleh buka suara. Okay, sila baca. Bismillah. Okay, boleh buka audio. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Puan Roshayati. Okay, bismillah. Hurufnya tak nampak Ustazah. Oh ya ke? Kalau Zoom boleh? Nombor satu je? Nak. Oh, tak nampak Tuan-tuan apa boleh nampak tak? Kalau nampak, angguk. Kalau tak nampak, geleng. Nampak kan? Jelas. Disebabkan Tuan Wan Ismail jelas. Kita jemput Tuan Wan Ismail nak? Nak tak kita jemput Tuan Wan Ismail? Satu-satunya jejaka rasanya dalam ni. Mungkin ada lagi jejaka lain tapi jejaka saya tak kenal sangat. Maksudnya tak buka muka. Tuan Wan Ismail ni kira ni lah. Okay, Puan Roshayati, tak apa. Kita cuba ni Tuan Wan Ismail untuk baca. Tuan Wan Ismail boleh? Alhamdulillah. Baik, okay, baik. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Do. Halo. Dengar. Lagi? Do, so, di, do, do. Alamak. Yang lagi sekali. Do, so, di, su, do. Mantap. Yang kedua. Cuba try. Do, di, do, di. Di tu pun kena panjang. Di 2 harakat Di. Ya, betul. Okay, kalau perasan tuan-tuan puan, okay tak apa. Sebelum ni lah, Puan Wan Ismail baca yang last sekali pula. Din, dan, dun, dan, din. Kecil. Din, dan,
Okay, Masya Allah, Alhamdulillah. Okay, okay. So Alhamdulillah, terima kasih. Semua beri tepukan kepada Tuan Wan Ismail. Tekan more ada lambang tepukan kat situ. Tekan more ada lambang tepuk tangan tu. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, baik. Tuan Wan Ismail boleh mute balik. Okay, untuk maklumat semua, kalau untuk bacaan teknik Al-Baghdadi, kita baca sebab saya tak terangkan lagi kan teknik Al-Baghdadi macam mana. Teknik Al-Baghdadi kita baca satu-satu. Contohnya, yang pertama, Do, So, Di, Su, Do. Perasan tak bacaan Ustazah dengan bacaan Tuan, sebenarnya bacaan Tuan Ismail tu dah okey dah. Sebab Tuan Ismail dah register huruf. Cuma, apa yang Ustazah nak point sekarang ni adalah tempo. Ustazah nak tuan-tuan perempuan, slogan Ustazah ramai-ramai tengok. Ya, Tuan Ismail Ustazah faham. Okay, tapi apa pun Tuan Ismail terbaik sebab sporting, sebab mampu join keluar ni kan. Bukan senang ni. Okay, so nak cerita dia kat sini tuan perempuan, apa yang Ustazah boleh highlightkan, Tuan Ismail dia kenal huruf. Semua sekali mungkin tak ada masalah. Mungkin huruf sod dengan huruf dot dah tahu nak beza, betul? Cuma point yang paling penting untuk semua, yang paling penting Ustazah nak pointkan adalah tempo. Tempo, kalau boleh kita sambungkan bacaan tersebut. Kalau boleh jangan baca satu-satu. Sebab kalau baca satu-satu, kita ibaratnya macam sedang menempah untuk baca tersekat-sekat. Contoh kan, kita baca do, so, di, su, do. Maksudnya dia tempo. Takkanlah kita nak baca Quran ta, bat, ya, da, a, bi. Kita tak nak baca macam tu, betul? Ada tak yang nak baca macam tu? Tak nak kan? Semua nak tabarakallazi. Semua nak baca macam tu, betul? So kalau nak baca macam tu, kita kena buat, kalau latihan, kita kena buat do, so, di, su, do. Macam Ustaz Hazim cakap, tempo. Tempo kita sangat-sangat kena jaga. Okay. So yang ke bawah tu pula, kita nak kena jaga tempo kita. Kita jangan baca do, di, lepas tu garu-garu sikit. Du. Janganlah garu-garu Itu menempah untuk bacaan tersekat-sekat. Kita kena do, di, du, do, do. Do, di. Saya tak nampak pula. Okay, lagi sekali. Sama-sama. Try dekat rumah sekali baca. Okay, 1, 2, 3. Do, di, du, do. Okay, lagi sekali. Do, di, du, do, di. Nak cerita tuan puan, pada huruf tersebut kita kena baca macam tu. Paling penting macam tempo, macam kalau jam bergerak. Jam bergerak macam ni kan. Tapi kita jangan lambat sangat. Kita kena do, di. Kalau nak praktis daripada asas ni memang kena praktis kalau nak bacaan cantik. Okay? Dan yang bawah sekali. Din, don, dun, don, din, don. Dekat situ tadi ada sikit Tuan Wan Ismail baca sebut dan, din, don. Perasan tak bila kita baca, kita kadang-kadang tak sedar. Ini untuk semua Ustazah highlight dekat semua. Kadang-kadang sebab huruf do dengan huruf dal, dia macam huruf dia sama, dah nak sama. Tapi sebenarnya dia berbeza. Kalau dal, din, dan, dun, dan, din, dan. Dia senang je. Kalau do, din, don, dun, don, din, don. Dia jadi kalau berbaris atas dia tak jadi dan, dia jadi don. D-O, D-H-O-N-N. Macam yang Ustazah ada bagi nota tadi. Nak cerita dia huruf sod dan juga huruf dot. Ulang semula Ustazah. Ulang dekat mana tu? Okay, untuk bacaan tanwin kita try sama-sama. 1, 2, 3. Din, don, dun, don, din, don. Sebenarnya sangat penting tau. Maksudnya kalau tuan-tuan dan puan, kalau yang macam ada masalah lagi, tak tahu nak sebut dan sebagainya. Kalau baris bawah, kalau baris bawah yang kita belajar sebelum ni, macam mana bentuk kita punya mulut? Nampak gigi betul? Lukis nampak gigi.
Kalau baris atas, nganga. Lukis nganga. Maksudnya nak cerita dia, nak senang ingat. Kalau tuan puan, senang je. Nampak do baris bawah, nampak gigi. Nampak do baris atas, tanwin ke, berbaris atas ke, panjang ke, tetap baris atas confirm kena nganga. Kalau baris depan, confirm kena muncung. Ni tulisan guna jari tu ni ya. Ustazah lagi guna jari tu ni. Nak cerita dia pada huruf ini, kalau nampak din, din, cuba sebut din. Nampak gigi kan? Don, muncung kan? Dun. Itu pun sama. So nak cerita dia kalau kita masih lagi sama-sama kan, tanwin dan sebagainya, buat cara ni yang Ustazah ada tunjuk tadi. Nanti jangan risau, segala nota yang Ustazah bagi dekat slide, Ustazah akan send dalam group. Nanti tuan-tuan pun boleh salin balik. Dan homework dia, Ustazah nak bagi homework sebelum kita habis. Homework dia Ustazah nak tuan-tuan dan puan sila buat latihan pada ini. Tadi huruf da. Okay, sekarang ni huruf sad pula. Latihan huruf sad pula. Huruf sad kita lantik. Dah nak habis dah, program ni dah nak habis. Cuma Ustazah nak petik seorang. Siapa yang nak baca? Cuba angkat tangan. Ada tak yang nak baca? Tak nak ngaku Okay, tak ada ngaku tak apa. Kalau tak nak ngaku kita petik. Ustazah nak ni lah. Macam nak berbual dengan Puan Ros Amran nak baca ke? Ros Amran tak dengar. Okay, tak apa. Puan Mariamah. Ustazah nak Puan Mariamah. Istofaina ni, orang yang terpilih. Okay. Dia bila dalam Zoom ni dia tak ngantuk kan? Ke kalau ada ngantuk? Kalau ngantuk kita baca. Kalau ngantuk itu adalah orang yang kena baca. Okay, Puan Mariamah boleh buka ni. Ustazah dah buka voice. Ustazah dah buka voice Puan Mariamah. Masya Allah, sedap nama Mariamah. Puan Mariamah boleh ni? Okay, kejap lagi Puan Nolida. Kejap lagi Puan Nolida. Puan Mariamah okey? Puan Mariamah dah hilang. Puan Mariamah left ke? Alamak. Oh, ada. Maaf, Mak Teh tak pandai agak ke cucu lah buka tutup. Mak Teh cuma pandai tengok je. Tak apa. Masya Allah, Mak Teh. Mak Teh Mah. Mak Teh Mah. Okey. Baik. Maaf Ustazah, Mak Teh tak pandai betul. Cuma Mak Teh pandai tengok je. Nak suruh apa, Mak Teh tak kerti. Okey, tapi Puan Makcik boleh baca tak? Boleh baca? Boleh juga sikit baca. Selalu mengikuti Ustaz Azim kan? Betul. Boleh sikit lah. Dalam belajar ni. InsyaAllah sama-sama kita mendoakan Puan Mariamah ni. Okey, Puan Mariamah boleh baca tak dekat skrin? Baca yang satu je, satu baris je. Baca apa tu? Mati tak nampak tu Halus ni. Oh, tak nampak. Tak nampak. Okey. Tak apa. Kalau tak nampak tak apa. Okey, terima kasih Puan Mariam, Mak Teh. Selamat panggil Mak. Alamak. Okey. Alamak, dia dah tutup kan. Okey, tak apa. Siapa ni? Kak Nur. Okey, Kak Nur. Okey, Kak Nur nak try. Dia untuk maklumat semua kalau dalam kelas kita macam ni lah. Okey, Kak Nur, sila baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Si, su, so, si, so, si, si, so, su, so, si, su, son, sin, su, sun, son,
C. Okey. Kak Noh, nama Kak Noh apa? Nama penuh? Nora Shikin. Oh, Nora Shikin. Masya Allah. Okey, ini Ustazah bagi tahu ni lah sebab berdua kan. Okey, untuk bacaan Kak Noh, sod tu dia kena tebalkan sikit, boleh? Tebalkan sikit. Contohnya tadi dengar macam si su su dia macam tak jadi tebal sangat. Cuba Kak Noh buat macam ni. Si su su. Dia tebalkan. Cuba try. Si, su, si, So. si. Ni so kan? So, si. So si. So, si, su. So, si. Si. Okey, alhamdulillah. Sun, so, sin, su. Son, sin, su. Su, son, si. Sin. Okey, baik. Masya Allah. Kak Noh okey? Kak Noh nervous ke? Nervous. Memang son dengan sin ni selalu tertukar. Sod dengan dot. Sod dengan dot. Alhamdulillah. Ini sebabnya kita ada kelas ni. Kita nak repair huruf sod dan juga huruf dot. Huruf sod dia tadi nanti Ustazah akan overallkan Okay, Kak Noh terima kasih banyak. Semua sekali beri tepukan kepada Kak Noh. Beri tepukan. InsyaAllah. Okay. So yang Kak Noh cakap tadi, Kak Noh memang ada masalah kan, tertukar huruf sod dengan huruf dot. Memang sebenarnya nak tuan-tuan dan puan hari ini tolong mindsetkan kalau huruf sod tak ada titik. Kalau huruf dot ada titik. Sod tak ada titik, dot ada titik. Sebab apa? Bentuk dia orang sama. Ibaratnya macam saya dengan Ustaz Hazim, contoh kami berdua sama mengajar Al-Quran. Dua-dua sod dengan dot lah, sama huruf. Tetapi apa yang membezakan Ustaz Hazim, dia ada titik. Contohnya Ustaz Hazim tu dia huruf dot kan, huruf dot ada titik. Macam saya sod tak ada titik. Ibaratnya macam tu. Dia sama tetapi berbeza. Faham tak maksudnya? Sama, bentuk sama tetapi huruf dia berbeza. Berbeza dekat mana? Dekat titik sahaja. Itu perbezaan lah kedua-dua tu. Okey baik. So yang terakhir, Puan Nolida tadi kata nak baca tapi ini yang terakhir ni dia ekstrim. Ekstrim sikit. Apa yang ekstrim tu? Wow. Kak Nuraini ada buat wow. Okey. Ekstrim sebab apa? Ekstrim sebab ini adalah beza ada tarik lalat, betul. Wan Ismail. Okay. Beza ekstrim ini Ustazah gabungkan huruf sod dan juga huruf dot. Teknik pertama, kalau nak buat rencaman ni Ustazah apa yang Ustazah share dekat student Ustazah sendiri. Okay. Teknik pertama, cuba try untuk buat S, D, S, D, S, S. First kali, itu first step. Kalau yang macam dia kata, Ustazah, saya memang jam Ustazah. Saya dari dulu tak dapat nak beza. Ini cara yang Ustazah boleh ajar kalau yang ada masalah tu. First kali sebelum baca, kita keluarkan, elaboratekan. Sod macam huruf sin kan, huruf S. Dot huruf D. So kita keluarkan benda tu, tapi cuma otak kita kena laju sikit lah. Contohnya huruf sod berbaris 2 di depan kan. Sun. Kita kena terus baca. Dengar Ustazah buat contoh nombor 1. Sun, do, si, du, si, sun. Ustazah ulang. Sun, do, si, du, si, sun. Kejap, ada orang tak boleh dengar. Cuba boleh tak tolong bantu sahabat kita yang tak boleh nak dengar tu. Ustazah tak tahu nak bantu macam mana. Sebabnya handphone masing-masing kan. Sebab yang lain boleh dengar suara Ustazah kan. Sebab ada seorang puan tu je yang tak dapat nak dengar. Okay.
Dengar, betul. Okay, so itu teknik pertama. Teknik pertama kita elaboratekan sort tu huruf apa. Huruf apa, huruf apa, huruf apa. Ini untuk Kak Noh lah. Tadi Kak Noh kata Kak Noh ada masalah ni. So, saya tak tahu nak beza. Kadang-kadang bila baca tu, nak keluarkan tu pun jam. So cara pertama buat macam ni. Okay, cara kedua, baca je lah. Tengok balik nota yang Ustazah bagi tadi. Ustazah bagi tadi yang berkenaan kalau baris atas kena nganga, kalau baris bawah kena nampak gigi, kalau baris depan kena muncung. Macam tu. Okay. Untuk yang bawah sekali. Ustazah baca. Sin, do, di, don, si, su, do. Ustazah ulang. Sin, do, di, don, si, su, do. Gitu. So nak cerita dia tuan puan, siapa nak baca? Mana puan tadi? Kak Nolida, boleh tak Kak Nolida keluar? Tulis saya ke? Sebab nak invite. Saya? Okay, 5, 6. Okay, Kak Nolida. Okay, Kak Nolida boleh join. Boleh buka audio. Kak Nolida ni kira baca yang paling ekstrim lah ni. Are you ready, Kak Nolida? Ready. Sama-sama. Semua kita support Kak Nolida kita. InsyaAllah. Okay, sila baca. Yang pertama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, do, do. Si, du, si, sun. Din, do, di, don. Okay. Yang pertama sekali, swing. Yang atas ya? Swing. Bawah. Yang bawah. Sin, do, di, don, si, su, do. Okay. Cuba apa? Ni semua sekali semua yang sedang mendengar, kalau boleh dekat rumah tu baca sekali. Sebut sama-sama. Sebab tak naklah tengok je kan. Nanti kan macam tak baca pula. Cuba bila Puan Nolida baca, puan yang dekat rumah semua baca sekali. Okay, lagi sekali. Apa? Daripada atas. Okay, Kak Nolida, saya baca, Kak Nolida ikut. Boleh? Okay. Cuba try ikut intonasi yang Ustazah baca sekali. Tengok Okay, cara dia kalau ikut teknik Al-Baghdadi, sebab kita try ketuk. Perasan tak tadi kita tak ketuk? Perasan tak? Perasan. Kita tak ketuk. Bila tak ketuk, sebab tu kita baca macam nak laju. Kita baca tak sama. Perasan tak? Jadi kalau untuk teknik Al-Baghdadi, tuan-tuan dan puan, ini satu orang kata kelebihan lah. Kelebihan nak dapat bacaan pendek dan panjang. Ustazah ada alat ketuk kan? Okay. So, tengok Ustazah buat. Kalau tak ada, ketuk guna pensel dia kat rumah. Okay. Baik. So, Ustazah try buka huruf sod. Atas sekali. Sun, do, si, do, si, sun. Okay. Dengar dulu. Ustazah baca semula. Sun, do, si, do, si, sun. Untuk teknik alat ketuk ni, satu huruf satu ketuk. Ini untuk kita punya ni lah. Kita punya alat ketuk ni. Function dia apa? Untuk menstrukturkan bacaan. Perasan tak tadi Kak Nolida semua sekali menjadi bukti kan? Menjadi saksi. Kak Nolida tadi baca dah kenal huruf dah. Cuma tadi Kak Nolida dia macam ada tersekat-sekat sikit. Sebabnya tak tahu tempo. Perasan tak Kak Nolida? So tuan-tuan puan. Gabra pun satu hal juga. Nervous pun itu benda pertama sekali kan. Yelah first time Ustazah faham. Okay. Betul lah Ustazah tak bawa alat ketuk. Tak apa. Okay, so Kak Nolida. Okay, cuba try. Ustazah baca, Kak Nolida ikut. Ustazah baca dulu Ustazah baca dulu. Sun, do. Situ je. Sun, do. Si, do, si, sun. Si, do, si, sun. Okay, combinekan semua. Sun, do,
do, do, si, do, si, sun. sun. Okey, Kak Nolida, cuba baca. 1, 2, 3. Su, do, do. Si, su, si, du, si, sun. Si, sun, Masya Allah. Ya, betul. So Kak Nolida, perasan tak lagi sekali sebab Ustazah nak tengok perbezaan waktu mula-mula dengan sekarang. Cuba baca dengan alat ketuk sekali. 1, 2, 3. Su, su, do. Okay, tak apa. Benda boleh adjust. Anda semua di rancangan, benda boleh adjust. Okay, so tuan-tuan puan jangan risau. Kak Nolida biasa, Kak Nolida baru join kelas ke dengan Ustaz Hazim ke Ustaz Fakih? Tak Azim. Ustaz Hazim. Okay, tak apa. Betul. Kata-kata memang tak pas, Ustazah. Oh ya ke? Tak apa. So kalau tak okey ketuk. Tak ketuk okey. Kalau kata-kata memang tak pas. Okey. Kalau tak okey, Tak cerita dengan Ustaz Azim memang tak pas kata-ketuk. okey. Kalau tak okey, alat ketuk letak kat tepi. Ustazah nak tunjuk satu teknik baru kalau tak payah ketuk. Iaitu dengan cara, okey, kalau perasan dekat skrin ada tak nampak ada macam warna merah? Ada warna merah. Mana? Kejap. Ni. Alamak, kejap. Ni warna merah ni. Nampak tak Ustazah ada tunjuk? Nampak? Okey. Bila nampak tanwin, tunjuk 2 kali. Kalau satu, Kalau do ada 2, do tunjuk, alif pun tunjuk. Sod tunjuk, dot tunjuk, sod tunjuk, ya tunjuk, sun tunjuk 2 kali. Ini teknik kalau tak pakai alat ketuk iaitu kita baca satu persatu. Tengok Ustazah buat. Sun, do, si, du, si, sun. Nampak tak Ustazah tunjuk tu? Nampak. Tengok macam mana cara tunjuk tu satu-satu. Sun, do, si, du, si, sun. Gitu. Cuba try Kak Nolida. Baca. 1, 2, 3. Sun, do. Si, du, si, sun. Si tu panjang. Si, sun. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan dekat rumah boleh apply benda ni bila baca Quran juga. Okay, so Kak Nolida alhamdulillah beri tepukan kepada Kak Nolida. Beri tepukan sikit. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Okay. Terkeluar pula. Okay, jap. Okay, yang terakhir. Okay, yang terakhir. Sikit lagi. Ni memang yang terakhir, paling akhir sekali. Ustazah nak dengar ni lah. Dia student Ustazah. Tapi Ustazah tak pernah bercakap dengan dia. Siapakah dia? Berdebar tak? Siapa yang belajar dengan Ustazah tu berdebar tak? Okay. Dia belajar dengan Ustazah, alhamdulillah. Tapi Ustazah tak pernah dengar suaranya. Mungkin join kelas tetapi tidak tak menonjol lah. Maksudnya macam malu-malu dengan Ustazah ke gitulah. Okay. Ustazah menjemput Puan jeng. Berdebar tak? Berdebar? Okay. Ustazah menjemput Puan Rogaya. Puan Rogaya. Puan Rogaya ni rasanya belajar dengan Ustaz Azim juga ni. Kejap Puan Rogaya. Okay. Okay, Puan Rogaya boleh buka voice. Okay, cuba try buka voice. Ni yang terakhir ni tuan-tuan. InsyaAllah sebelum pukul 12 kita tamatkan. Nanti boleh terus qailullah, tidur sekejap, lepas tu zuhur. Hari ni tak apa kita buat slot ni sikit. Okay Puan Rogaya. Alhamdulillah. Puan Rogaya okey? Okey Ustazah, okey. Masya Allah. Puan Rogaya seorang yang tenang je. Nampak? Tenang sahaja orang dia. Okay. So untuk Puan Rogaya,
Okay, cuba baca yang bawah tu. Puan Rogaya ada join kelas tak dengan Ustaz Azim ke? Ada Ustazah. Sekejap lagi insyaAllah. Kan? Okay. So Puan Rogaya cuba baca yang bawah tu. Sin do. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin do di don si su so Do. si su do. Do. Okay, tak apa. Benda boleh je. Satu salah tadi. Tak apa. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Sin do si su do. Okay, Masya Allah. Mabruk alaikum. Tahniah. Kerana Alhamdulillah lancar lah. So nak cerita cuma kalau puan ni tips kalau puan Puan Rogaya nak bacaan lebih lancar lagi, ketukan tu perlahankan sikit. Swin do di don si su do. Gitu. Dia lebih perlahan. Sebab makin perlahan kita baca, makin sedaplah bacaan kita. Perasan tak kalau orang yang qiraat Quran kan, dia tak baca tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia tak baca macam tu. Kalau nak baca cantik, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita tak baca laju betul? Dia sama juga, apa-apa kita belajar jangan laju-laju. Kita baca apa-apa, baca perlahan sahaja. Ustazah yakin semua boleh baca Quran dengan baik satu hari nanti. Okay? Baik, so terima kasih Puan Rogaya kerana ni. Sama-sama. Alhamdulillah. Baik. So Alhamdulillah, untuk maklumat tuan-tuan puan, kita punya kelas ni, apa yang Ustazah dapat highlightkan dekat sini, ramai tuan-tuan puan mungkin yang ada masalah sort dengan dot. At least hari ini tuan-tuan dan puan dapat apply, maksudnya bila keluar daripada live ni, bila keluar daripada Zoom ni, tolong apply bila baca Quran, lepas ni tunjuk satu-satu. Perasan tak tadi mula-mula mungkin baca dia tak okey. Bila tunjuk satu-satu, yang Ustazah tunjuk teknik tunjuk satu-satu tu, bila tunjuk satu-satu automatik kita dapat selesaikan masalah-masalah kita. Lagi satu, register betul-betul hari ini, kalau boleh sebelum habis di Zoom ini, tolong ingat betul-betul kalau do ada titik, sod tak ada titik. Ingat tu sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab ilmu Quran ni, perasan tak kalau kita belajar, makin kita belajar, makin banyak yang kita tak tahu. Siapa sokong ayat ni? Makin banyak kita belajar, makin banyak juga yang kita rasa macam kita tak pernah belajar. Siapa sokong? Angguk. Puan Mariam siap buat macam ni lagi. Sebab apa? Ilmu Al-Quran ini qaulan saqila. Maksudnya dia takkan pernah habis. Contohnya kan, tuan-tuan pun pernah tak dengar bacaan yang Ustaz Hamdi pernah share hari tu? Kan hari tu ada program bacaan istimewa kan? Apa dia? Bacaan istimewa. Contohnya adalah qalu ya abana malaka la ta'manna. Mulut kena muncung tu. Ingat tak teknik tu? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Bacaan tu. Perasan tak sebenarnya ilmu tu tuan-tuan pun kena tahu. Kenapa sebenarnya kena muncung mulut pada bacaan Ishmam? Ishmam dan juga Raum. Ishmam qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Sebenarnya waktu tu ni Ustazah share sikit apa yang Ustaz Hamdi bagi tahu hari tu. Waktu tu ayah Nabi Yusuf, kenal tak Nabi Yusuf sebenarnya tuan-tuan puan? Nabi Yusuf ni orang yang paling handsome dulu. Nabi yang paling handsome kali. Kita kalau jumpa dengan Nabi Yusuf tu confirm jatuh cinta punya. Tapi dah kahwin jangan dah kahwin jangan jatuh cinta dengan orang lain pula. Nak cerita tuan-tuan, kalau kita jumpa dengan Nabi Yusuf confirm kita akan suka kat dia. Sebab apa? Sifat dia, kehandsomean dia. Sampai ke satu hari abang dia cemburu, disebabkan cemburu dengan kehandsomean Nabi Yusuf, diorang bawa Nabi Yusuf pergi ke sebuah hutan. Ada hilaf lah hutan, ada yang kata ladang dan sebagainya. So diorang bawa dan diorang masukkan campak Nabi Yusuf ke dalam perigi. Lepas tu abang ataupun ayah Nabi Yusuf tanya, waktu tu abang dia balik rumah, ayah dia tanya, mana Nabi Yusuf?
Lepas tu abang dia kata apa? Oh, qalu ya abana malaka la ta'manna. Tu abang dia cakap tu Nabi Yusuf dekat sana tu. Sebab itulah sejarah bacaan tak manna itu kena muncul. Sebab merujuk kepada abang-abang dia tengah tunjuk. Kan kalau kita kan, kita nak tunjuk tempat, kita mesti tunjuk macam tengok mulut saja. Kalau kita nak tunjuk tempat, kita akan tu kat sana tu kan, kita nak tunjuk tempat tu. Confirm mulut kita akan muncung. Sebab apa? Kita nak tunjuk tempat tu. So ada banyak lah. Quran ni ilmu dia kaulan sakila, tak akan pernah habis dan sangat banyak. Jadi tuan puan jangan pernah jemu untuk belajar Quran, jangan pernah rasa rugi, jangan pernah rasa membuang masa. Sebab apa? Satu hari nanti Quran inilah yang akan menjadi sahabat kita. Perasan tak sekarang? Siapa yang sekarang rasa duduk rumah seorang-seorang kan? Tak ada kawan-kawan. Tuan-tuan dan puan, walaupun dekat rumah tak ada kawan-kawan, duduk seorang-seorang dengan suami, tengok suami tengok kita. Kita tengok suami tengok kita. Tak tahu nak buat apa kan? Sebenarnya itu, tuan-tuan dan puan kena ambil ibrah. Maksudnya kalau duduk rumah tu, kita jadikan Quran itu sahabat kita. Bila jadikan Quran sahabat, Ustazah yakin dan tuan-tuan dan puan juga kena yakin yang Quran itu sendiri yang akan menjadi sahabat kita dalam kubur nanti. Sahabat tu adalah yang akan beri kita cahaya dalam kubur nanti. Ingat satu benda je, kita dihidupkan hanya sementara, bukan untuk buat apa-apa, melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang baca merangkak-rangkak, jangan sedih. Sebab apa? Sebab siapa yang baca merangkak-rangkak, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala bersusah payah. Pahala yang kedua, pahala dia membaca Al-Quran. Dan siapa yang baca Quran lancar, Masya Allah, Alhamdulillah, kena istiqamah belajar Al-Quran. Mengaji banyak-banyak. Itu sahaja yang saya nak sampaikan untuk tuan-tuan dan puan. Semoga hari ini dapat bezakan sod dan juga dot dan dapat tahu dekat mana tempat keluar huruf dot dan juga huruf sod dan sebagainya. Boleh? Okay, baik. So insya-Allah ada lagi tak? Saya nak semak jap. Okay, tak ada. So Alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan dan puan yang telah berjaya mengikuti program ni. Nampak tak siap ada orang-orang tu lagi. Tahniah kepada semua kerana telah berjaya join kelas kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, Ustazah nak maklumkan beberapa perkara. Okay, kejap Okey, Ustazah nak maklumkan beberapa perkara. Ini Ustaz Hazim tak lancarkan lagi. Ini berita baiklah untuk semua. Ustaz Hazim tak lancarkan lagi. Tapi sempena program Retail Huruf, Ustaz Hazim suruh lancarkan pada hari ini. Okey, yang mana untuk makluman semua, bagi sesiapa sahaja yang rasa nak perbaiki, ini boleh bagi tahu dekat sahabat-sahabat lain bagi sesiapa yang rasa nak perbaiki bacaan ataupun yang nak belajar asas Quran, ketuk-ketuk tu yang tak tahu, ketuk-ketuk ni sebenarnya apa? Apa fungsi alat ketuk ni? Nanti yang akan ajaklah Ustaz Hasbi kelas kita pada minggu depan. Siapa yang dah daftar, insya-Allah minggu depan akan start kelas lah. Seterusnya, untuk maklumat semua, siapa yang daftar pada hari ini, kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan puan promote dekat kawan-kawan dan sebagainya, sempena 1442 Hijrah, 160 dah tak ada. Maksudnya kalau tuan-tuan puan rasa macam nak daftar hari ini, tuan-tuan puan hanya RM144.20 sempena 1442 Hijrah. Ini yang kita buatlah Ustaz Azim bagi ni sempena kita punya tahun Ma'al Hijrah sekarang 1442 40 sen. 20 sen. Bukan senang nak bagi tu. Kemudian apa yang tuan-tuan puan akan dapat? Yang daftar hari ini ataupun yang nak tambah kelas dan sebagainya, yang daftar hari ini akan dapat carta Al-Fatihah dan juga kelas hafazan percuma. Kelas hafazan percuma bersama dengan Ustazah Syahidah. Hafal surah apa? Hafal surah Al-Waqi'ah.
Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Khafidatur rafi'ah. Contoh je. Contoh nak cerita tuan puan, kenapa kena hafaz surah Waqi'ah? Sebab apa kena hafaz surah Waqi'ah? Sebab yang paling utama, untunglah masuk ramai-ramai sahabat. Ya betul. Tuan-tuan dan puan, kali ini siapa yang ada sahabat-sahabat yang mungkin tak mampu untuk join kelas, nak sponsor sahabat pun boleh. Cubalah try tanya jiran-jiran kan. Mungkin ada jiran-jiran yang tak mampu nak join. Mungkin kita boleh, Ustazah maklumkan juga bagi sesiapa yang tak mampu untuk join kelas, boleh bagi tahu pengurusan. Sebab kita ada sahabat-sahabat yang sponsor. Jadi di kesempatan ini, siapa yang nak join kelas ni yang mampu, pendaftaran RM144.20 akan dapat buku, macam biasalah akan dapat buku asas ataupun buku tajwid. Ni sampel lah. Buku asas dan buku tajwid, dan juga akan dapat bersama dengan carta upgrade Al-Fatihah. Semua ni tuan-tuan puan akan dapat lah dekat sekali pendaftaran RM144.20. Okey, baik. So alhamdulillah, insya-Allah bagi siapa yang nak komen dekat dalam WhatsApp nanti, just bagi tahu je admin, Ustaz saya nak join kelas dan sebagainya. Okey, baik. So alhamdulillah, insya-Allah kalau dah tak ada apa-apa, sebelum tu tuan-tuan puan jangan keluar lagi sebab nak selfie dulu. Nak selfie sekejap. Okey. Okey, cantik-cantik. Yang tak buka gambar, kalau boleh buka gambar. Boleh yang tak buka gambar, kena buka gambar. Okey, senyum sikit, sonyum tuan-tuan. Bak kata Ustaz Azim, sonyum. Buka gambar sekejap je. Tuan Khair pun ada. Masya Allah. Selamat datang Tuan Khair. Senyum Tuan Khair kita. InsyaAllah. Hebat-hebat semua. Kalau boleh Ustazah nak minta tolong semua buka video masing-masing. Kita nak ambil gambar ni. Kalau dalam program kan ambil gambar ramai-ramai. Tapi ni dalam Zoom kita ambil gambar dalam Zoom je lah. Okay? Semua sekali. Hakam buka, Afzal Syahidah buka, Aiman Syafiq buka, Hamdi buka, Ustaz Apis buka, semua buka. Okay. Nak buka gambar macam mana Ustazah? Okay, dekat bawah ada gambar, ada lambang kamera, lambang gambar video. So tekan je gambar tu. Tapi pastikan pakai tudung lah. Sebab takut, yelah tak pakai tudung kantoi pula kan. Sekejap, Ustazah tak tahu macam mana nak macam mana nak ni. Siapa tahu macam mana nak screenshot? Okay, tak apa. Ustazah dah tahu dah. Okay, so grup yang pertama, okay, grup yang pertama standby ya. Grup yang pertama tak tahu siapa kan? Semua senyum je lah. Semua senyum je. Okay, 1, 2, 3. Senyum. Jangan gerak. Okay. Okay, cuba buat gaya-gaya sikit. Senyum je tuan-tuan. Buat gaya-gaya sikit. Okay, 1. Okay, sekali lagi buat gaya. Buat macam ni ke kan? Our Heart ke apa ke? Ashubrowi ke? Okay. Standby. Tuan Haji Jaafar pun ada. Masya Allah. Okay. Puan Rusnina okay? Puan Rusnani. Macam busy je tu. Okay. Standby. Sekali. Dia tak ada Ustazah. Okay, tak apa. Sekejap
Okay, standby. 1, 2, 3. Okay, kumpulan yang ketiga, senyum je lagi semua, tak tahu kumpulan mana. Okay, sebab ada tiga grup sekarang. Okay, kumpulan yang ketiga. 1, 2, 3. Okay, wah, Tuan Khair, alamak, Tuan Khair tak pandang kamera lah. Semua kena pandang kamera Okay, sekali lagi pandang kamera. Okay, Tuan Khair pandang kamera. Ni sajalah kenangan kita kan. Okay, so pandang kamera. 1, 2, 3. Okay, baik. Okay lah, Alhamdulillah. So Alhamdulillah, terima kasih atas waktu tuan-tuan puan kan sudi meluangkan masa hujung minggu bersama dengan Ustazah. So Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan mendapat something. Ingat balik satu huruf ada berapa bunyi, satu huruf ada huruf hijaiyah ada berapa dan sebagainya. Benda tu take note. Kena buat. Okay baik, so seterusnya ada tak sesiapa yang nak bagi ucapan? Kalau dah tak ada apa-apa, tuan-tuan dan puan boleh keluarlah. Ajak Ustazah buka audio. Sebelum tu kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa asrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ianya pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang kami terlupa, ajarkanlah yang kami tak ketahui, meskikan kami membacanya sepanjang malam, siang dan malam sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah buat kami di akhirat nanti. Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay baik, so tuan-tuan puan, kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama minggu depan hari Isnin bersama dengan Ustazah di FB Live ya. Jangan lupa kita ada bacaan sebiji, kita ada slot tajwid. Slot tajwid esok lah, esok pada jam 2.30 bersama dengan Ustazah. Jadi insyaAllah kita jumpa esok. Jadi kalau tak ada apa-apa, tuan-tuan puan boleh bersurai. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. Dengar. Dah boleh buka Ustazah dan semua sahabat. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sayang Ustazah kerana Allah. Amin. Masya Allah. Boleh beransur. Assalamualaikum Ustazah. Wak Mas, Masya Allah. Wak Mas buka audio. Siapa nak cakap kena buka audio. Oh, Ustazah rasa mesti ramai yang tak tahu nak keluar macam mana, betul tak? Okay, tak apa. Jangan risau, Ustazah akan end live ni. Bila Ustazah end nanti semua akan tertutup. Jadi insyaAllah jaga diri, jaga kesihatan, jaga solat, jaga ibadah, jaga Quran kita semua. Terima kasih Puan Nurrehan, Ibu iPhone 16, Mariam, Ros Hayati, Puan Nuraini, Fuzia Siddiq, Siti Zabidah, Puan Mariamah, Puan Maharum, Puan Ratna pun ada, Puan Sabariah Bakir, Puan Mursyidah. Pun ada dia. Nak sebut tu, Masya Allah. InsyaAllah terlalu ramai yang join.
Alhamdulillah, walaupun kita ada masalah kan, sahabat-sahabat kita yang ada masalah, tapi insyaAllah lah tuan-tuan puan terbaik. Takbir. InsyaAllah tuan-tuan puan, insyaAllah seronok sangat dapat jumpa tuan-tuan puan ni. Bukan senang nak dapat jumpa ni kan. Okay, so bye semua. Best lah macam kelas lah. Assalamualaikum. Oh, macam kelas. Okay, Mak. Assalamualaikum. Tadi tak berkat sekarang mana daripada rumah. Siapa yang nak lambai je. Masa nak screenshot. Alhamdulillah. Bye-bye semua. Ayolah, kita sekarang dinner. Tanyalah. Pukul 5 macam tu lah. Ustazah. Comel je semua. Makan sikit-sikit je lah. Makan buat syarat. Itu sama lah tu. Okay, jumpa sana. Mana kau toilet sekejap. Nanti gambar-gambar ni semua nanti Ustazah bagi dekat WhatsApp Boleh Ustazah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah macam mana nak keluar ni? Comel je. Okay, tak apa. Jangan risau. Okay, dia sebenarnya Ustazah live. Semua akan terlive. Ibu lagi dah pergi dulu. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.